Assalamualaikum kepada Madam Irma dan rakan-rakan sekalian. Saya wakil daripada kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk tentang Persatuan Orang Pekak Malaysia. Ahli kumpulan saya terdapat 4 orang termasuk saya, iaitu Nur Hanim Azrina binti Sabarudin, Nur Afrina binti Nizam, Nur Faradiba binti Rudiman dan Joji Arina binti Johari. Kami daripada kohort 44 dalam kursus pengurusan pendidikan khas. Definisi kanak-kanak bermasalah pendengaran. Pekak definisikan sebagai tidak dapat mendengar langsung atau tidak dapat mendengar dengan baik. Dalam budaya orang pekak, istilah pekak adalah digalakkan untuk digunakan kerana istilah ini merupakan satu lambang identiti yang positif kepada komuniti orang pekak. Istilah pekak dalam huruf kecil adalah merujukkan kepada kekurangupayaan pendengaran. Istilah pekak dalam huruf besar pula merujuk kepada budaya orang pekak. Okey, bagi slide yang seterusnya saya akan menerangkan mengenai ciri kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran. Okey, poin pertama apa yang kita dapat lihat adalah kurang memberi perhatian di dalam kelas. Okey, kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran ni, fungsi gegendang telinga mereka tidak seperti kanak-kanak normal yang lain. Jadi, secara tidak langsung, kanak-kanak ini tidak menunjukkan sebarang reaksi dengan orang sekeliling dan tidak mengalihkan pandangan pada arah sumber bunyi. Ada juga di antara kanak-kanak yang mempunyai masalah ni, mereka tak takut dan tak terkejut pun jika terdengar bunyi-bunyian yang kuat. Kerana gegendang telinga mereka yang tak berfungsi itulah. Okey. Seterusnya, tidak memahami arahan. Seperti poin yang sebelumnya, kanak-kanak ni tak menunjukkan sebarang reaksi. Jadi, secara tidak langsung, mereka juga mengalami kesukaran untuk mengikuti dan memahami sesuatu arahan. Kanak-kanak ni tak memberi sebarang respon, maka kanak-kanak ni sukarlah menerima arahan secara lisan. Okey, dalam situasi ni apa yang guru boleh buat adalah mengulangi sesuatu perkara yang hendak disampaikan tu berulang-ulang kali sehingga kanak-kanak itu dapat tangkap, sehingga mereka faham. Okay. Seterusnya adalah sering bertanya rakan sekeliling mengenai tugasan. Okey, apabila mereka mengalami kesukaran di dalam kelas untuk menumpukan perhatian, mereka akan mengalami masalah ini juga. Sering bertanya rakan-rakan sekeliling mengenai tugasan yang diberi. Mereka tidak dapat menumpukan perhatian dan tidak dapat memahami arahan yang diberi. Jadi bagaimana mereka nak membuat sesuatu kerja ataupun aktiviti yang diberikan oleh guru jika mereka tak faham apa kehendak yang guru nak sampaikan, makna yang guru nak sampaikan tu. Jadi apa yang mereka buat adalah meminta bantuan rakan-rakan sekeliling. Dan poin yang terakhir adalah kurang melibatkan diri dalam aktiviti pertuturan. Okey, kanak-kanak yang ada masalah pendengaran ni, secara tidak langsung mereka rasa kurang keyakinan diri, insecure, kerana mereka tidak seperti kanak-kanak yang lain. Bagaimana mereka nak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti begini sekiranya mereka tak dapat memberikan tumpuan dan mereka tidak memahami pun apa orang sekeliling hendak sampaikan kepada mereka. Jadi apa yang boleh dilakukan di sini adalah guru perlulah membimbing kanak-kanak ni
perlulah memupukkan rasa kepercayaan diri kepada mereka. Selain itu, boleh juga memberikan sebarang bantuan dari segi menasihati ibu bapa agar mereka refer lah kanak-kanak ini kepada pihak hospital dan sebagainya bagi meneruskan rawatan dan sebagainya. Sebenarnya, jika ibu bapa peka, mereka akan dapat mengesan kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran ini seawal bayi lagi. Okey, contoh yang mereka dapat buat adalah mereka ambil satu mainan seperti loceng dan dekatkan pada bayi. Jika bayi dapat memberi respon, dapat mengalih pada sumber bunyi itu, dapat mata mereka mencari di manakah sumber bunyi itu, maksudnya bayi itu adalah normal, pendengarannya adalah normal. Manakala bayi yang tidak memberikan sebarang reaksi, sebarang respon terhadap sumber bunyi, terhadap mana-mana bunyi yang ibu bapa cuba tunjukkan seperti loceng, tunjukkan pada baby dan baby tidak memberikan sebarang respon, maka ibu bapa bolehlah mengambil tindakan awal. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Sebab-sebab masalah pendengaran. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami masalah pendengaran. Sesetengah mendapat masalah pada peringkat awal perkembangan ketika dalam kandungan ibu, ketika usia bayi, kanak-kanak, usia dewasa ataupun ketika meniti usia tua. Masalah pendengaran dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu masalah yang wujud sejak lahir atau selepas kelahiran, iaitu bila-bila masa atas sebab-sebab tertentu. Contoh masalah konvensional adalah iaitu jangkitan virus ketika ibu mengandung atau ketika proses kelahiran yang mengakibatkan masalah pendengaran pada fetus atau bayi. Masalah pendengaran pula diperolehi akibat jangkitan kuman atau penyakit tertentu. Penyebab utama masalah pendengaran kekal bagi kedua-dua telinga biasanya adalah tidak diketahui. Assalamualaikum, nama saya Naafina binti Muhammad Nizam. Sekarang saya akan menjelaskan masalah pendengaran konduktif. Masalah pendengaran konduktif berlaku pada bahagian telinga luar dan bahagian telinga tengah. Antara sebab-sebab masalah pendengaran konduktif berlaku adalah disebabkan: yang pertama, ketidaknormalan struktur telinga; yang kedua, jangkitan dalam telinga tengah; yang ketiga, gegendang telinga berlubang; dan keempat, salur telinga tersumbat. Ini adalah gambar ketidaknormalan struktur telinga dan gambar jangkitan dalam telinga tengah. Yang ini pula adalah gambar gegendang telinga berlubang dan gambar salur telinga tersumbat. Okey, baiklah, seterusnya adalah mengenai masalah pendengaran sensori neural. Berlaku masalah pada struktur telinga yang paling dalam, sama ada pada organ pendengaran seperti saraf auditory. Antara penyebab kepada masalah ini adalah seperti terdedah kepada bunyi yang kuat dalam tempoh masa yang lama. Poin yang kedua, mengalami kecederaan di bahagian kepala. Misalnya pernah berlaku terlibat dalam sesuatu kemalangan yang melibatkan kecederaan di bahagian kepala dan juga telinga tengah. Yang ketiga, iaitu penyakit. Terkena jangkitan bakteria yang boleh menyebabkan masalah seperti ini. Yang keempat, iaitu genetik, keturunan. Jika sejarah ibu bapa pernah
ada masalah pendengaran seperti ini, maka berkemungkinan besar anak-anak mereka juga akan mengalami masalah yang sama. Yang seterusnya adalah faktor usia. Faktor usia, semakin meningkat usia kita, maka rangsangan kita terhadap bunyi-bunyian pun makin berkurangan lah. Dan yang terakhir iaitu ubat-ubatan. Di sini perlu ditegaskan bahawa pengambilan ubat-ubatan perlulah ada di bawah pengawasan doktor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narfara Diba binti Rudiman. Saya pula akan menerangkan bahagian masalah pendengaran bercampur. Masalah pendengaran bercampur berlaku apabila seseorang individu mempunyai masalah di bahagian konduktif dan juga sensori neural. Masalah ini berpunca daripada apabila seseorang itu mempunyai masalah di bahagian luar, tengah dan juga di dalam telinga. Apa sahaja masalah yang melibatkan bahagian luar, tengah dan dalam akan dipanggil masalah pendengaran bercampur. Masalah ini berlaku kerana mereka mempunyai masalah konduktif yang berpunca daripada ketidaknormalan struktur telinga, jangkitan dalam telinga iaitu otitis media. Yang ketiga, berpunca daripada gegendang telinga yang berlubang dan juga salur telinga yang tersumbat. Dan seterusnya, untuk sensori neural, ia berpunca daripada kerana terdedah kepada bunyi bising yang terlalu kerap. Dan yang kedua, mempunyai kecederaan pada kepala. Ketiga, masalah faktor ataupun genetik. Dan yang keempat, masalah ubat-ubatan ataupun faktor usia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang otitis media. Otitis media adalah salah satu penyakit yang sering berlaku kepada kanak-kanak. Penyakit ini berlaku kerana di bahagian telinga tengah mereka mempunyai cecair yang terkumpul di belakang gegendang telinga. Akibat berlakunya penyakit ini ialah mereka mempunyai halangan kepada sebarang bunyi untuk masuk ke dalam telinga. Selalunya, ia menyebabkan masalah juga di bahagian konduktif. Terdapat beberapa kajian yang mengatakan jika penyakit otitis media ini berterusan, ia akan menyebabkan sensori neural akan rosak, terutamanya bagi bunyi frekuensi yang tinggi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rawatan untuk masalah pendengaran. Ada 3 jenis rawatan untuk masalah pendengaran. Yang pertama, rawatan untuk masalah pendengaran konduktif. Yang kedua, rawatan untuk masalah pendengaran sensori neural. Yang ketiga, rawatan untuk masalah pendengaran bercampur. Bagi rawatan untuk masalah pendengaran konduktif, masalah pendengaran konduktif dia bersifat sementara. Ia disebabkan oleh pembentukan telinga cecair di telinga tengah atau gegendang berlubang. Kebanyakan kecacatan jenis konduktif, kecacatan masalah pendengaran konduktif ini, ia boleh dirawat menggunakan rawatan ubat dan pembedahan. Rawatan untuk masalah pendengaran sensori neural adalah masalah pendengaran yang kekal, yang bersifat kekal. Rawatan yang paling banyak digunakan dan berkesan adalah alat bantu pendengaran. Bagi yang kehilangan pendengaran sensori neural, ia berasal dari telinga dalam ataupun saraf pendengaran. Umumnya ia disebabkan oleh kerosakan sel pada organ pendengaran. Masalah pendengaran sensori neural, ia merupakan satu jenis pendengaran yang umum. Kebanyakan kecacatan jenis pendengaran sensori neural, ia melibatkan kehilangan pendengaran yang kekal dan tidak dapat dipulihkan dengan menggunakan ubat atau pembedahan. Bagi menguruskan masalah jenis ini adalah
seperti menggunakan kaedah menguatkan keupayaan pendengaran, menggunakan alat bantu pendengaran yang sempurna, menggunakan cochlear implant. Ia diperlukan terhadap kecacatan pendengaran yang teruk serta masih tidak memberi kesan melalui penggunaan alat bantuan pendengaran. Membuat latihan strategi komunikasi, kemahiran mendengar ataupun kemahiran komunikasi. Bagi rawatan untuk masalah pendengaran bercampur pula, rawatan ini mungkin merupakan gabungan rawatan medik ataupun pembedahan dan penggunaan alat bantu pendengaran. Dalam sesetengah kes, implan atau jenis alat bantu pendengaran diperlukan apabila mengalami kehilangan pendengaran yang bercampur-campur. Penempatan persekolahan bagi masalah pendengaran iaitu sekolah khas. Semua murid yang belajar di sekolah khas terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan, contohnya masalah penglihatan ataupun pendengaran. Biasanya murid yang terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan yang teruk adalah melalui dua cara pelaksanaan, iaitu di sekolah harian dan sekolah asrama. Manakala kalau sekolah harian, murid akan belajar seperti biasa di sekolah khas, tetapi murid boleh balik selepas waktu persekolahan, maknanya balik ke rumah. Manakala kalau sekolah berasrama, murid tetap belajar di sekolah khas, tetapi selepas waktu persekolahan, murid akan balik ke asrama masing-masing. Maknanya kanak-kanak itu duduk di asrama sekolah tu. Kalau manakala sekolah harian, kanak-kanak murid-murid akan pulang ke rumah. Jadi ibu bapa terdapat dua pilihan, sama ada untuk mengantar anak di sekolah harian ataupun sekolah asrama. Saya pula akan menerangkan tentang bahagian-bahagian khidmat sokongan. Khidmat sokongan ada banyak, tetapi pada hari ini saya akan terangkan 6 khidmat sokongan. Yang pertama, audiologis. Yang kedua, guru resos pendengaran. Yang ketiga, guru pendidikan khas. Yang keempat, pakar psikologi klinikal. Yang kelima, neurologis. Dan yang terakhir iaitu NGO. Okey, untuk yang pertama ialah audiologis. Audiologis ialah satu perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan yang profesional dan komprehensif. Ia menyediakan pakar perunding untuk penilaian ke atas individu yang mempunyai masalah pendengaran. Ia juga khusus untuk 3 kategori, iaitu pendengaran bermasalah dan normal. Yang kedua, pencenggahan dari kehilangan pendengaran. Yang ketiga, mengenal pasti dan menilai masalah pendengaran. Perkhidmatan ini terdapat di hospital swasta, kerajaan, hospital universiti dan juga sekolah khas. Okey, untuk yang kedua ialah guru resos pendengaran. Guru perlu menyediakan barang dan ABM ataupun bahan bantu mengajar yang sesuai untuk mereka yang mempunyai masalah pendengaran. Guru resos juga perlu memberi pertolongan untuk guru arus perdana dalam sesi PNP. Dan yang ketiga, guru mesti mempunyai kelayakan dan pengalaman dalam mengajar kanak-kanak masalah pendengaran. Okey, seterusnya yang ketiga ialah guru-guru pendidikan khas. Fungsi guru-guru pendidikan khas ialah sebagai pengajar dan menyediakan ABM yang sesuai untuk mereka. Dan seterusnya, guru pendidikan khas perlu sentiasa memperbarui rekod peribadi murid-murid supaya perkembangan peribadi mereka sentiasa diperbaharui. Okey, seterusnya, guru-guru membentuk kanak-kanak menjadi seorang yang sangat berdikari dan juga menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Okey, yang keempat pula ialah pakar psikologi klinikal. Pakar psikologi klinikal berfungsi sebagai terapi sokongan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran.
Okey, mereka membantu dan juga membimbing pesakit. Bantuan peralatan khas seperti ubat-ubat, penempatan ke institusi, kebajikan, program komuniti dan juga pencegahan. Okey, yang seterusnya yang kelima ialah neurologis. Neurologis ialah berfungsi sebagai mendiagnostik dan mengubati penyakit, masalah yang berkaitan dengan neurological seperti kecederaan di otak. Dan khidmat sokongan ini juga sesuai untuk orang yang mempunyai masalah pendengaran. Dan yang terakhir ialah NGO. NGO ni ada banyak, tetapi hari ini saya nak bentangkan tentang JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. JKM berfungsi sebagai memberi bantuan dari segi perkhidmatan kepada OKU sesuai dengan syarat masing-masing dan menyediakan pelbagai program dan juga membantu menyediakan kemudahan OKU. Contohnya seperti allowance pekerjaan untuk mereka yang berminat untuk bekerja dan menyediakan pelbagai faedah seperti menyediakan kursi roda, lepas tu menyediakan ubat-ubatan dan seterusnya. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Ini adalah salah satu demonstrasi menggunakan bahasa isyarat dalam ucapan tata susila. Letak jari, letak tangan di dahi dan turun ke bawah. Maksudnya adalah terima kasih. Baiklah, saya Joji akan menunjukkan cara memberi dan juga menjawab salam menggunakan bahasa isyarat. Mula-mula sekali, cara memberi salam, angkat tangan kanan dan tunjuk huruf A, lalu kenakan di kepala kanan begini dan mengangkat ke hadapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, seterusnya menjawab salam. Tunjuk huruf W begini, lalu kenakan di kepala begini dan ke hadapan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, itu saja. Ini adalah salah satu demonstrasi menggunakan bahasa isyarat. Untuk perkataan sama-sama. Tangan Y bergerak ke depan lalu ke belakang. Sama-sama. Ini adalah salah satu bahasa isyarat yang digunakan bagi orang bermasalah pendengaran. Ini sahaja daripada kami.